Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzakir bin Azmi dari kelas 5 Amanah ingin membentangkan tentang tajuk tingkatan 4 5.5 iaitu variasi. Maksud variasi. Variasi adalah perubahan ciri-ciri antara individu dalam kalangan spesies yang sama. Variasi dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Variasi terbagi kepada dua jenis iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Variasi selanjar. Variasi selanjar adalah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan ciri yang ketara dalam populasi yang sama. Variasi selanjar mempunyai jumlah perantaraan yang berterusan antara dua ekstrem. Ciri variasi selanjar ialah nilainya boleh berubah dan boleh diukur atau diskalakan. Contoh-contoh variasi selanjar. Yang pertama, ketinggian. Yang kedua, jisim badan. Yang ketiga, warna kulit. Yang keempat, tahap atau kepintaran dan kecerdasan. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran seperti kuantiti cahaya matahari, pemakanan dan sebagainya. Ciri variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar adalah kekal iaitu tidak berubah dan tidak boleh diukur atau diskalakan. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Contoh-contoh variasi tak selanjar. Yang pertama, cuping telinga. Setiap individu mempunyai cuping telinga yang berbeza, sama ada cuping telinga melekap ataupun cuping telinga tak melekap iaitu bebas. Yang kedua pula ialah kebolehan menggulung lidah. Ada sesetengah individu yang boleh menggulung lidah dan ada juga sesetengah individu yang tidak boleh menggulungkan lidah. Yang ketiga pula ialah jenis kumpulan darah iaitu darah A, darah B, darah AB dan darah O. Yang seterusnya ialah corak cap jari. Cap jari mempunyai corak lengkung, gulung, pusar dan komposit. Terdapat dua faktor yang menyebabkan variasi. Yang pertama ialah genetik. Faktor ini menentukan variasi yang diwarisi dari induk. Variasi jenis ini wujud seumur hidup dan diwarisi. Contohnya ialah kumpulan darah dan warna mata. Faktor yang kedua pula ialah persekitaran. Faktor ini menghasilkan variasi disebabkan oleh pemakanan, pendedahan kepada matahari, iklim dan cuaca. Seterusnya ialah variasi jenis ini boleh berubah. Contohnya ialah berat badan dan kebolehan bertutur. Kepentingan variasi. Variasi menghasilkan spesies yang baru bagi membolehkan spesies tersebut menyesuaikan diri terhadap persekitaran yang berubah dengan lebih baik. Seterusnya, dapat membezakan di antara satu individu dengan satu individu dalam spesies yang sama. Dalam tumbuhan pula, ketahanan serangan patogen membolehkan tumbuhan itu hidup dengan lebih subur dan cepat membiak. Dan pada haiwan pula, warna bulu berubah mengikut peredaran musim supaya sukar ditangkap oleh pemangsa. Seterusnya, variasi yang menghasilkan spesies yang baru untuk kemandirian dan kelestarian bagi semua spesies. Di sini terdapat perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Ia menunjukkan perbezaan ciri antara individu dalam spesies yang sama. Perbezaan ciri antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar ialah variasi selanjar mempunyai ciri yang tidak ketara, yang bermakna cirinya berubah-ubah. Variasi tak selanjar pula, cirinya adalah nyata dan jelas. Contoh variasi selanjar ialah ketinggian, berat badan dan warna kulit. Contoh variasi tak selanjar pula ialah kumpulan darah, jenis cap jari dan kebolehan menggulung lidah. Bentuk graf bagi variasi selanjar ialah taburan nombor, manakala variasi tak selanjar pula ialah taburan diskrit. Faktor yang menyebabkan variasi selanjar. Yang pertama,
faktor genetik, yang kedua persekitaran. Manakala variasi tak selanjar pula ialah faktor genetik.